So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, nama saya Halimah Susadiah binti Cik Dona. So, saya adalah tingkah educator anda untuk hari inilah. Okay, so selamat datang ke Tingkah Lightbox Series. So, sebelum kita mula, jangan lupa ikuti sosial media kami. Boleh tekan like, follow dan share lah untuk Facebook dan Instagram kita orang. So, boleh tekan link kat bawah. So, kita share lagi banyak. So, maksudnya lagi banyak orang akan dapat info. Okay. And then, so hari ini dekat Tingkah Lightbox Series ni, so teacher akan continue chapter 7 Form 4 AdMaths. Okay. So, untuk yang this time, so AdMaths ni dia dah tukar syllabus kan. So, dia sepatutnya kamu, kalau kamu tengok senior kamu yang buku-buku kamu nak buat PAS HPM year tu, so dia dekat Form 5 punya. Tapi ni kamu belajar masa Form 4. Okay. So, coordinate geometry. Okay, so dekat coordinate geometry ni, first thing first, so kamu akan belajar, so teacher buat division first. So, kamu akan belajar about division of segment. So sini kita boleh guna midpoint. Okay, so kita akan tengok formula mana. And then formula ni kamu jangan risau sebab all the formula is given in appendix. Dekat depan sekali kertas soalan tu dia given. So no need to memorize lah. Alright, and then second, kamu akan belajar parallel line. Okay, parallel line and perpendicular line. So, apa itu parallel line dan apa itu perpendicular line. And then yang ketiga, kamu akan belajar dekat coordinate geometry ni area of polygon. So, nanti dia akan terang one by one lah. Okay. Last one, equation of locus. So kamu akan belajar pasal this lah. So first and first, so teacher akan masuk dulu division of segment. Okay, yang dekat first segment. Okay, so dekat sini kamu akan belajar, kamu dekat appendix tu, so kamu akan tengok this formula. Actually teacher tak ingat juga formula dia, tapi jangan risau. So nanti akan given point dia, so nx1 plus dengan mx2 divide by n plus m, or m plus n is the same thing lah, benda yang sama. And then ny1 plus dengan my2 divide by n plus m. Okay. Tapi dekat dalam, kalau kamu perasan, dekat dalam formula sebenarnya dia m plus n, tapi benda yang sama lah, m plus n plus n is the same thing lah. Okay. So teacher nak tekankan lagi, m dengan n jangan salah pilih. So kalau kamu salah pilih, dia affected dekat this. So kamu nak darab dengan x2 dengan y2. So yang mana kamu nak ambil? Okay. So contohnya dekat sini. Okay, sini ada satu garis, and then point ni x dengan y lah. Okay, so kamu ada satu garis kat sini. So sini ada A, sini B. So A ni should be x1, y1, B ni x2, y2. Okay. So, contoh teacher buat dekat sini, the point of P. P kat sini, X, Y only. Because we want to find the coordinate. So, teacher buat X, Y. Sebab kita nak cari coordinate of P ni berapa. Okay. So, dekat sini, M dengan M tu kat mana teacher? M dengan M tu kat sini. The ratio. So, sini should be M, sini should be N. Teacher boleh tak kalau saya nak buat sini M, sini N,
tak boleh. So bila kamu tertukar, teacher pernah try buat soalan kan. So maksudnya kalau teacher tukar sini M tak boleh. Sebab kalau ikutkan kamu tengok alfabet dia. Kalau A dengan B, ni dia bagi A dulu, B kan. Lepas tu kamu kena tengok yang dekat A yang first tu dia adalah M. So M dengan N dia tak akan berubah. Okay, so maksudnya bila nak pergi A ke P ni dia adalah M. Kamu tak boleh buat N. Okay, so kalau kat sini contoh P dengan Q, so P ni adalah M, so dia takkan boleh berubah. So kalau kamu ubahkan dia, so akan salah lah. Okay, so kena careful kat situ. Untuk point kamu nak ambil koordinat ni, kena betul-betul tengok yang sama. So contoh teacher bagi soalan. Okay, so P, kamu nak cari P. Okay, so you want to find the value of the coordinate of P. So P XY ni berapa? Okay, when A ni teacher buat 2 dengan 5. So sini 5 dengan 10. So teacher main letak je. Okay, so kita nak tahu dekat P ni berapa. Okay, so kamu masukkan nilai lah. So dekat sini P sama dengan, okay, so ratio yang dia bagi, sini ke sini 3, sini ke sini 1. Okay, so N, ambil N first. N is 1 times dengan 2 plus dengan M is 3 times dengan 5 divide by 4. 1 plus 3. So this one for X. Untuk Y pula, N is 1 times dengan Y 1 is 5 plus dengan M 3 times dengan Y 2 is 10 divide by 1 plus 3. Okay, so kira lah 2 plus 15 divide by 4. 5 plus 30 divide by 4. Okay, so kita sambung kat sini tak muat. So P equals to 17 over 4. Satu lagi 35 over 4. So dapat dalam fraction lah. So dia main buat je dia punya number. Okay, so nanti kamu akan dapat this one. So ni adalah koordinat bagi P. Kalau teacher mana baik tinggal dalam fraction ataupun puluhan, so teacher suggest better tinggal dalam fraction lah, either than decimal. Kalau dalam decimal kamu nak tinggal, kalau decimal tu yang panjang, so ambil 4 decimal places. Tapi kalau decimal tu 0.5 ataupun kamu, teacher better saya tinggal 1/2 ataupun saya nak tinggal 1/2 ataupun saya nak tinggal 0.5. Yang ni both are accepted lah, mana-mana lah. Tapi kalau fraction dia, yang ni bila kamu tekan, tak kamu keluar dalam calculator tu fraction yang panjang, so better tinggal dalam fraction, jangan tinggal dalam decimal. Kalau nak tinggal boleh, tak ada masalah, 4 decimal places. Kalau tak, nanti jawapan akan lari. Okay, jawapan dia akan jadi different lah. Alright, so dah dapat point of this. Okay, so sebagai contoh lah, kalau kamu dah dapat yang ni, jawapan yang sama kan. So tiba-tiba kamu pun cakap, teacher kalau saya tertukar ambil, so kenapa teacher cakap salah tadi? In case kalau kamu tertukar ambil, so yang ni, kamu contoh kamu ambil maksudnya M dengan N kamu different. So sebenarnya dia dah cakap dah ratio dia, maksudnya dekat sini ratio dia 3 dengan 1. Tapi dekat sini saya nak buat sini M,
sini N teacher. Boleh tak? So kamu nak tukar situ. Maksudnya kamu tertukar ambil ke? So kita tengok dia memang akan jadi different. Sebab tu teacher nak tekankan dekat sini. Sekali lagi teacher tekankan. Maksudnya kalau A ke B, so maksudnya A yang datang dulu ikut ni alfabet So maksudnya M ni dekat sini. Kamu tak boleh sini N. Nanti jawapan dia lain. Kalau tak kita cuba. Okay, lain ke tak? Dapat yang this one ke tak sama? Okay, so P this one. So teacher ambil balik yang ni. N kamu this one 3. Darab dengan X1 is 2. Okay, so plus dengan M. M kamu nak ambil 1 kan? So X2 is 5. Divide by 1 plus 3 lah. Benda yang sama sebab M dengan N sama. Okay, 1 plus 3, 3 plus 1 is the same thing. And then second one, N kamu nak ambil 3. Okay, Y1 5 plus dengan M 1 times dengan Y2 10 divide by 1 plus 3. So kamu akan dapat jawapan 6 plus 5 over 4. Sini 15 plus 10 over 4. So that means 11 over 4. Satu lagi 25 over 4. So nampak tak different dia? Kamu tertukar je. Maksudnya dekat sini kamu tertukar the value of M dengan N. So jawapan akan jadi tak sama. So efeknya dekat situ. So sekali lagi teacher tekankan dekat kamu untuk yang bila masa melibatkan line segment bila masa melibatkan line segment, division of line segment. So bila masa melibatkan line segment ni, so kamu kena tengok untuk kamu identify yang mana M, yang mana N. M ni yang datang dulu. So contoh dia punya line dia punya line like this. So sini line S, sini line T. And then dia bagi dekat sini tengah-tengah ni A. Lepas tu dia bagi from S ke A is 5. From A ke T is 6. And then find A yang segment ni. Okay, dia nak cari. Contoh dia nak find T ke. So maksudnya kamu nak M ke N ni. So this one should be M, this one should be N. Teacher, boleh ke kalau saya nak ambil sini N? Dia bukan kira nombor tu yang mana kecil, yang mana besar. Tak kisah kalau tiba-tiba dekat sini besar ke, dekat sini kecil ke, tak kisah. Nilai tu tak kisah. Cuma yang paling kisah yang mana datang dulu. Yang datang dulu should be M. Yang seterusnya maksudnya yang dekat dengan alfabet yang besar, so N. Situ teacher tekankan. Kalau kamu salah ambil M dengan N untuk ratio dia, so the answer is different. Yang ni sepatutnya betul, yang ni jawapan dia salah. So ni teacher just tukar M dengan N. So teacher proofkan kamu, teacher buktikan dekat kamu, so the answer should be different. So maksudnya even though kamu tersalah ambil M dengan N, so jangan anggap benda tu simple lah. Okay, so benda tu sebenarnya kamu nak kena identify dulu yang mana nak ambil M dengan N. Yang mana datang dulu ikut alfabet. Sekali lagi teacher tekankan yang mana datang dulu ikut alfabet. Kalau alfabet dia hujung ke hujung, contoh alfabet dia lain lagi, so dia ke bawah. And then kat sini Y, kat sini X. Lepas tu sini ke sini 7, sini ke sini 3. Yang mana M, yang mana N. So which one? Think first. Yang mana M, yang mana N? Which one kamu nak ambil? M dia berapa? N dia berapa? So kamu kena tengoklah dekat sini X dengan Y. Even though yang ni teacher, yang ni dekat atas kan. So ni M lah teacher, sini N. So this one is wrong lah. Okay, kenapa salah? Sebabnya teacher cakap ikut alfabet.
So yang mana datang dulu? So dalam alphabet A sampai Z, X is coming first. So that means this one first. So ni should be M. So M equals to 7. So N equals to 3. So that is the difference lah. Okay, kena tengok betul-betul. Kalau kamu tersalah ambil M dengan N yang pembahagi dia salah, so memang akan salah lah jawapan kamu nak cari ni koordinat. Koordinat ni dia akan tanya banyak tempat. Okay, so dia bukan tanya line segment untuk P sahaja. Boleh jadi dia dah bagi line segment untuk P. You want to find the value of point B ni. Boleh jadi juga dia tanya. So that means yang point ni kamu dah ada, letak je dekat sini. So dekat sini dah ada. So comparekan dekat sini lah yang hasil tambah kamu tadi. Hasil tambah berapa, comparekan dengan P ni yang dia dah bagi berapa. So dapat juga ada point dia. So benda yang sama. Kamu dah strong, basic, asas dah ada. Kamu dah tahu macam mana nak ambil M dengan N, tak tertukar dah. So it's very good. Okay. So apa yang lagi dia bagi tahu dekat line segment? Yang pertama this one lah. Yang kedua, dia bagi tahu if the case M equals to N. So kalau M tu sama dengan N, so benda yang simple. Okay, so kalau M tu sama dengan N, dia bagi tahu kat kamu if M equals to N. So this one is A, this one is B. So if M equals to N, sini ni dengan ni sama. Kalau kat sini 5, kat sini 5 juga. So dia apa sebenarnya? So sini ni apa? P ni line apa? Ni line adalah what is this? Midpoint lah, titik tengah. Sebab dia duduk tengah-tengah. Dan kalau M dengan N ni sama, so dia duduk tengah-tengah lah, in the middle of. Okay. So dia punya formula untuk midpoint sini, M ni equals to X1 plus X2 divide by 2. Sini pula, sorry, 1X, satu lagi should be Y lah. Y1 plus Y2 divide by 2. Okay. So dekat sini kamu akan tengok balik. Kalau dia bagi tahu sini syarat dia bila dia jadi midpoint ni adalah when M equals to N, ataupun ayat dia adalah this one. Bila dia bagi tahu midpoint, so that means kamu just use this. Paling senang lah. So kenapa senang teacher? Sebab kamu tak akan melibatkan kamu nak cari M dengan N. This is simplest lah. So maksudnya kamu nak cari midpoint, terus cari ni. Cumanya dekat midpoint ni mungkin dia dah tanya dekat kamu. So teacher buat kat sini. Contoh A. Sini A. Sini midpoint ni dia bagi M. So sini the point of B. Point of midpoint dia dah bagi dekat kamu. Ni dia dah bagi dekat kamu 1 dengan 1 dengan 3. Okay. So sini 2 dengan 4. So dia nak cari ni berapa? X1. What is the point B? So dekat sini kamu tengok. So A dia dah bagi, midpoint dia bagi, ni dia nak cari, the point of B. Biasa kita nak cari midpoint teacher, kenapa dia keluar yang ni? So kamu dah confused lah. So kita still pakai this formula, the same formula. Tapi kita tengok dekat midpoint kamu dah ada. So kamu just masukkan dekat midpoint. So kita tahu sini teacher label, ni adalah X1, Y1. So sini X2, Y2. Sini midpoint. So X1, 1, X2, this one, X over dengan 2 sebab midpoint. Satu lagi Y, Y1, 3, Y2, Y, you want to find, and then divide by 2. So you want to find this.
Bukan ni. Ni yang dia dah bagi. Midpoint dah bagi. So bila midpoint dah bagi, so kamu masukkan kat sini. 2, 4 equals to this one. 1 plus x over 2 dengan 3 plus y over 2. So bila dah sampai dekat situ, so teacher compare kan ni equals to this. Ni equals to this. That is the way lah. Okay, so that means 1 plus x over 2 equals to 2. So settle down first. 1 plus x. Daripada ni divide, pergi sini jadi darab. So 4. So x equals to 4 minus 1 is 3. Okay, so another one untuk y pula. This one, 3 plus y over 2 equals to 4. So 3 plus y equals to 8. So y equals to 8 minus 3. Ni plus kalau tak ada, pergi sana jadi plus. So 8 minus 3 equals to 5. Jangan tinggal macam ni. So the final answer should be, therefore the point of B equals to 3 and 5. That is the answer. Dekat sini, dia tak tanya midpoint pun teacher, tapi dia bagi midpoint. So this is the way lah. Dia tak tanya midpoint, tapi kamu guna formula midpoint, since midpoint tu adalah info yang dia bagi. So kena selalu buat latihan. So you will experience lah. Kamu akan lebih pengalaman untuk nak cari. Okay, bila masa kamu nak guna this formula, bila masa kamu nak guna formula yang ada M dengan N, jangan, teacher tekankan lagi sekali, jangan silap ambil M dengan N. If kamu silap ambil M dengan N, so the different answer akan dapat. So lagi kamu akan bercelaru lah. So kenapa kawan kamu dapat fraction lain, kamu dapat fraction lain? Dekat-dekat, tapi sebab salah ambil M dengan N. So mana yang kamu confuse? Mana X1 ke X2 salah ambil ni yang mana satu? So sebenarnya the main salah ambil M dengan N. So teacher dah bagi tahu before tu macam mana kamu nak ambil M dengan N, nanti boleh tengok balik. Okay, so dekat yang ratio ni juga ni, kemungkinan dia akan tanya juga dekat kamu macam ni. Macam yang teacher bagi contoh midpoint. So dia dah bagi ratio, dia dah bagi point this, and then you need to find point yang depan ke, point yang belakang ke. So it's the same thing lah. Ambilkan P ni, masuk kat sini, and then compare. Okay, guna teknik apa? By comparison. So kamu compare kan. Okay, compare kan ni equals to this, yang petak sama dengan yang petak, yang ni dengan yang ni. Teacher boleh ke saya ambil yang ni dengan yang ni? No, tak boleh. Okay, kenapa tak boleh? X dengan X lah, Y dengan Y. Takkan berubah dalam matematik, takkan berubah kedudukan X dengan Y. Takkan Y duduk kat sini, X duduk kat sini. Sama macam dalam part C juga. Yang horizontal line should be X, yang vertical line should be Y. Takkan berubah. Okay, sampai bila-bila takkan berubah. Okay, so that's it untuk yang division of line segment. So nanti teacher akan continue yang second one. Okay. Alright, so saya sambung. Saya dah settle explain pasal division of line segment. Okay, so ni ada line. Okay, division of line segment. So yang second, parallel line and perpendicular line. So dekat parallel line or perpendicular line, so kamu kena tahu what is the parallel line and perpendicular line. Okay, so bila masa sebut pasal parallel line and perpendicular line, so kamu mesti dah tahu. Okay, parallel apa, perpendicular apa. Parallel, bila melibatkan parallel line, maksudnya apa? Selari. Dia sign. Dia duduk dekat sini. So dia selari. Bila perpendicular line, dia serenjang. So kalau serenjang, of course dekat sini adalah 90 darjah. Tak kisahlah dia nak dua-dua masuk ataupun dua-dua keluar. Okay, so contoh kat sini, this one line AB, this one line PQ.
Sini pun sama, teacher buat line AB. This one line PQ. So sini line of AB dia selari dengan line of PQ. Sini line of AB dia serenjang dengan line of PQ. Biasa serenjang kita buat macam ni. Serenjang line of PQ. Okay. So, teacher nak beritahu sikit je sebenarnya yang dekat sini teacher explain sikit je parallel dengan perpendicular line ni. Apa yang perlu kamu tahu? Parallel apa yang sama, perpendicular apa yang sama dan apa yang beza. Okay. So, dekat sini bila masa sebut pasal parallel line, okay, parallel line, so apa yang sama which is M. M is the same. M of AB equals to M of PQ. M untuk AB mestilah sama dengan M untuk PQ. M tu apa teacher? M tu sama dengan gradient. Gradient apa teacher? Kecerunan. IBM lah. Okay. Kecerunan. Okay. Kecerunan. Kecerunan tu apa? Ni lah. Gelongsor yang sama. So kalau kamu nampak kan, gelongsor untuk AB dengan PQ ni sama. Cerung dia tu sama. So kalau yang ni cerung dia lain. This one. Dengan sini. Of course lah different. Okay. So yang ni M untuk AB dia tak sama M untuk AB dia tak sama dengan M untuk PQ. Tapi dia ada formula M untuk AB times dengan M untuk PQ sama dengan negative 1. Situ formula dia. Okay, M untuk AB darab dengan M untuk PQ sama dengan negative 1. Kalau kamu nak carilah, so dia jangan tunjuk kat kamu. Okay, kalau sama tak jadi masalah lah. Untuk parallel ni tak jadi masalah. Kerana apa? Contoh M dekat AB ni 1/2. So maksudnya M untuk PQ pun 1/2 lah. So dekat sini kalau M untuk AB 1/2, how about PQ? So kamu masukkan dalam formula ni lah. Okay, darab dengan MPQ sama dengan negatif 1. Therefore MPQ sama dengan negatif 2. Okay, so terus boleh dapat kalau kamu masukkan dalam formula. So bila masa dekat sini, kamu nak guna macam mana? Macam mana kita nak dapatkan M? Okay, untuk nak dapatkan M ada formula dia, Y2 minus Y1 over dengan X2 minus X1. So this one is a famous one lah. Yang kamu nak kira. Tapi yang ni nak diguna pakai bila? Okay, use when. Guna bila? Bila nak diguna pakai? Okay, so kita nak guna bila? Yang ini bila the coordinate is given. Bila dia bagi koordinat, so maksudnya kamu guna this. Koordinat apa? X dengan Y lah. So kalau yang ni pula Y equals to MX plus C, yang ni diguna pakai apabila the equation is given. Okay, bila dia bagi equation, so kamu guna ni Y equals to MX plus C. Okay, so next dia ada lagi satu which is Y minus Y1 M X minus X1. Yang ni sama. Bila equation dia given, so kita boleh guna this one also. Benda yang sama. Sini okay, sini both. Teacher akan tunjuk contoh. Sini when the equation given or the coordinate or point is given. So both kau boleh pakai ni. So dengan arti kata lain,
Apa maksud teacher kalau koordinat ni given? Contoh dia bagi koordinat A yang ni 2, 3, B 3, 4. Okay, so you want to find the M. Kamu nak cari M. So sini X1, Y1, X2, Y2. Okay, so that means from here, so M equals to Y2 4 minus 3 over X2 3 minus 2. Okay, 4 minus 3, 3 minus 2. So 4 minus 3 is 1, 3 minus 2 is 1. So the M should be 1. So terus dapat M. Kalau dia bagi dua koordinat. Kalau yang ni dia bagi equation. Okay, so ni pertama, this one. Kalau yang ni dia bagi equation. Yang kedua, okay, yang kedua dia bagi equation. Bila dia bagi dekat kamu equation, so sini Y equals to MX plus C. So dia bagi equation. So contoh dia bagi equation, so ni dia ambil yang dekat perpendicular. Okay, perpendicular dia M dia lain. Okay, so contoh sini equation of AB, garis lurus ni dia dah bagi Y equals to 2x plus 4. So find M of this. Okay, so dia nak tahu M untuk ini berapa, M untuk PQ ni sama dengan berapa. Okay, so by hook or by crook kamu nak kena cari dulu M untuk AP ni sama dengan berapa. Okay, so kamu nak kena cari dulu M untuk AB. So teacher cari from this daripada equation ni kita nak cari M dia. Tapi last nanti kita nak cari ni. Okay, so Y equals to M2X. Ni equation untuk AB. Y equals to 2x plus 4. Therefore, M untuk AB equals to 2. Nampak? Kenapa M untuk AB equals to 2 tu je? By comparison lah. Okay, so kamu dah tahu Y equals to MX plus C. So this one is C, Y, X. So yang ni adalah M. So M untuk AB adalah 2. So kalau bila kamu nak cari M untuk PQ, so M untuk PQ equals to negative 1 over 2. Teacher, macam mana dapat negative 1 over 2 teacher? So kamu masukkan dalam formula ni lah. Boleh juga, tak jadi masalah. So kalau kamu masukkan dalam formula ni, so M1 times dengan M2 equals to negative 1. So M1 kamu, M untuk AB kamu is 2. Darab dengan M2, you want to find MPQ equals to negative 1. So M2 equals to negative 1. Ni darab jadi bahagi. So kenapa teacher boleh senang nak corak tadi teacher? Macam mana teacher boleh senang? So teacher bagi tips dia. Kalau kamu tak ingat, sebab dekat dalam appendix takkan bagi M1 darab dengan M2 equals to negative 2. Takkan bagi. It's not given. Dia takkan bagi. Ni pun dia takkan bagi. Ni pun dia takkan bagi. Dekat dalam appendix takkan bagi. Yang bagi yang tadi. Midpoint M dengan M tadi tu given. Ni apa yang teacher tahu daripada sini lah, daripada yang kita dah buat soalan ni. Tapi kamu since syllabus baru kan, so dalam appendix tu takkan berubah lah apa yang dia bagi. Okay, lepas tu macam mana, okay teacher sambung. Macam mana teacher boleh corak dengan mudah? Dengan arti kata lain, teacher bagi tips dekat kamu. This is crucial tips untuk jimatkan masa kamu. Okay, bila kamu nak tahu ni untuk perpendicular. Okay, so if
M untuk M1 kamu, ni sebenarnya kalau general form dia, M1 times M2 equals to negative 1. Ni adalah general form dia. Okay, so that means if M1 kamu equals to 3/4. Okay, teacher bagi tahu tips dia, daripada positif jadi negatif, and then kamu flipkan dia. Atas pergi ke bawah, bawah pergi ke atas. Tu tips dia, daripada negatif jadi positif, daripada positif jadi negatif. So M2 equals to berapa teacher? Negative 4/3. Daripada positif jadi negatif, ni tukar tempat. Sekali lagi, daripada positif jadi negatif, ni tukar tempat. Okay. Untuk kamu nak cari M2, kalau kamu tak percaya, you can substitute here to got the answer. In case dekat dalam exam kita blur, a lot of things need to remember, and then kamu macam, oh, saya ingat dia pernah cakap. So maksudnya dia opposite everything. So that means kamu flipkan semua sekali lah. Okay. So dengan arti kata lain, daripada positif jadi negatif. Kalau M, contoh dia dah bagi M2 equals to negative 4. So how about M1? Ni contoh lain M1 equals to berapa? 1/4. Daripada negatif jadi positif, negatif jadi positif. Ni sebenarnya 4 ni is not come alone. Dia ada saka dia kat sini. So should be over 1 lah. Okay. So 4/1. So bila kamu flip, dia akan jadi 1/4. So tapi dekat sini dia tak nampak lah. Okay. So kita kena tahu sendiri. Tapi kalau kamu confused macam mana nak flip ni, you can substitute here lah. But you need to remember this. It's not given. Sekali lagi kita cakap, tak diberi. Bila dekat perpendicular, ni dekat perpendicular bila dekat perpendicular, you need to remember this. Dekat parallel, tak ada masalah. No problem since M1 equals to M2. Tak kisahlah dia MAB tu, bila dia kecerunan dia sama, so dia tak kisah. So bila dekat sini je, M1 times dengan M2 equals to negative 1, so you flip everything. Daripada negatif jadi positif, flip. Sebab tu teacher terus boleh dapat. Daripada kalau MAB equals to 2, so therefore MPQ equals to negative half. Okay, negative 1/2. Sebab kita nak cari M untuk PQ. Okay, that is the tips lah teacher bagi kat kamu. So buat banyak latihan, so a lot of things you need to learn. Okay, so yang ketiga teacher buat kat bawah ni. Okay, so yang ketiga, bila kita nak guna ni to find the value of M. Okay, so dia akan bagi, dia boleh bagi equation given or the coordinate point given. Coordinate point dia ni lah, point dia given ataupun equation dia given. So you can use this to find the value of M. So dengan arti kata lain, contoh sini dia bagi dekat kamu equation this given. So kamu nak cari M, boleh compare lah. Okay, so nak guna ni jangan ubah, ni point given. So ni adalah x1, y1. So contoh kita ambil this point. So y minus y1 3 equals to M you want to find. So x saling balik sebab kita nak equation. Okay, so x1 2. So contoh dekat sini line, sebab teacher guna ni kan, teacher guna nombor 1 kan. So A ni adalah 2, 3. Okay, you want to find this M untuk PQ of this. Okay, so dia dah bagi, contoh dia bagi kat sini y equals to 4x plus 3. Okay, so what ni, so that mean, okay, so y equals to, sini expand, masuk kat sini, masuk kat sini. So mx minus 2m plus 3.
So y equals to mx minus 2m plus 3. Okay, so macam mana kamu nak compare? Ambil this lah.